علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله. أنك إن ترضى فالعمر سعيد، والقلب إذا غرد باسمك فالحب جديد. علمني أن أطلق شوقي من أسر ضلوعي من حرقي، ليضيء مدى الدنيا ألقي، وأنادي في روح الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. ألمي مبتسم والصعب يسير، والرمل الحارق في دربي ذهب وعبير. يا رب الغاية والمبدأ، اجعلني ممن بك سعدا، أسمائك غمني مددا، لأنادي في روح
بك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله. أنك إن ترضى فالعمر سعيد، والقلب إذا غرد باسمك فالحب جديد.
perubahan makna. Dia tak bawa ni tak ada tukar maksud pun. Ni seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mat dengan sempurna atau tidak dapat membaca sifat huruf itu dengan sempurna. Maksudnya macam ni lah. Macam saya tulis ni. Dia sebut man ya'mal. Dia baca macam tu. Dia tak ada dengung. So dekat situ dia adalah dikategorikan sebagai kesalahan yang tersembunyi. Patutnya dekat sini dia kena dengung. Man ya'mal. Tapi dia baca man ya'mal. Tapi bacaan itu taklah tidak mencacatkan solat. Namun untuk kita yang pembaca Al-Quran ni, kenalah praktis, kena cuba tinggalkan. Kena tinggalkan bacaan itu. So macam mana? Kita kena belajarlah ilmu tajwid ni. Okey, insya-Allah. So setakat ni itu sebagai pengenalan ilmu tajwid ni lah. Saya bagi pendahuluan apa itu ilmu tajwid sebelum kita terus masuk kepada tajuk kita, iaitu idgham ma'al-gunnah. Setakat ni semua faham apa itu ilmu tajwid? Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita terus kepada tajuk kita, iaitu idgham ma'al-gunnah. Idgham ma'al-gunnah. So dekat sini saya akan terangkan apa itu idgham ma'al-gunnah, apakah huruf-huruf idgham ma'al-gunnah dan cara bacaan idgham ma'al-gunnah. Okey. Next adalah maksud idgham ma'al-gunnah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang nak ambil nota boleh ambil. Ni saya dah sediakan, kalau nak ambil nota boleh, tak kisah. Boleh salin. Okey, maksud idgham ma'al-gunnah. Apa itu idgham? Idgham adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau dalam istilah Arab dia, idkhilu syai' ala syai'un akhar. Maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Ma'al-gunnah pula adalah dengan dengung. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain dengan dengung. Idgham ma'al-gunnah, memasukkan sesuatu dengan sesuatu ke dalam sesuatu dengan dengung. Dengung ni macam mana bunyi dia? Macam tu tuan-tuan. Dia kena guna daripada rongga hidung, daripada hidung ni. Pangkal hidung ni, daripada atas ni. Kalau tuan-tuan cuba bunyikan, cuba duduk kat tempat masing-masing tu bunyikan. Itulah dengung. Kalau nak tahu jadi ke tak, cuba tuan-tuan tutup hidung dan try bunyikan itu. So kalau tak bunyi, itulah maknanya dengung tu tak sempurna lah. Cuba tutup hidung, memang takkan bunyi. So dia kena lepaskan hidung kita tu supaya bunyi dengung tu jelas. Okey tuan-tuan. Okey, setakat tu itu maksud idgham ma'al-gunnah. Okey, next. Apa yang dimaksudkan dengan masukkan sesuatu ke dalam sesuatu adalah kita kalau idgham ma'al-gunnah ni dikategorikan dalam hukum nun mati atau tanwin. Ya, dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Maksud dia kat sini, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu adalah memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham ma'al-gunnah dengan dengung. Apa itu huruf-huruf idgham ma'al-gunnah? Huruf-huruf idgham ma'al-gunnah ada 4 tuan-tuan dan puan-puan. Ada 4 huruf idgham ma'al-gunnah, iaitu ni saya tunjukkan, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Maksudnya tadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, maksudnya memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf idgham ma'al-gunnah, iaitu ya, nun, mim, waw. Okey, kalau nak mudah ingat huruf idgham ma'al-gunnah macam ni tuan-tuan. Saya
Ustaz, tak dengar Ustaz. Okey, sorry minta maaf ya. Dengar tak? Okey, dah dengar Ustaz. Okey. Macam mana tadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain adalah nun mati ataupun tanwin ni bertemu dengan yanmu. Yanmu ni saya bagi formula yang tadilah. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Yanmu ni untuk mudah kita ingat. Yanmu. Yanmu adalah huruf idgham ma'al gunnah. Ini ya nun mim waw. Untuk kita formula bagi untuk mudah semua ingat, saya bagi inilah yanmu ni. Okey. Macam mana cara bacaan dia adalah idgham ma'al gunnah ini berlaku apabila nun mati ni ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. Itu yang ni huruf idgham ma'al gunnah dalam dua patah perkataan. Maksud dia macam ni. Ya mayyamal. Okey, dua patah perkataan. Ni satu patah perkataan, ini dua patah perkataan. Mayyamal. Macam inilah bentuk dia. Idgham ma'al gunnah. Contoh bentuk idgham ma'al gunnah. Ya. Dia mesti dua patah perkataan. Dia tak boleh dalam satu patah perkataan. Idgham ma'al gunnah mesti kena dua patah perkataan. Macam ni, nun mati bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al iaitu huruf ya, dan mestilah dibaca dengan dengung dua harakat. Ya, mesti dua harakat. Dengung dua harakat. Mayyamal. Okey, boleh semua ikut. Mayyamal. Inilah cara bacaan idgham ma'al gunnah. Kita kena dengung. Dengung tu bunyi dia keluar daripada hidung. Mayyamal. Itulah dia cara bacaan idgham ma'al gunnah. Saya ulang balik. Apa tu idgham ma'al gunnah? Idgham ma'al gunnah ni adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Apa itu sesuatu ke dalam sesuatu yang lain adalah nun mati ataupun tanwin. Memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Yanmu ini. Ya nun mim waw. Memasukkan. Contoh dia mayyamal. Dengar saya sebut nun ni, saya masukkan huruf nun ni ke dalam ya. Mayyamal. Dia bukan man ya'mal. Kalau man ya'mal tu dia dah jadi lain. Dia dah bukan idgham lah. Sebab idgham ni kita kena baca dengan dengung. So bunyi dia mayyamal. Mestilah dua harakat dengung dan dua harakat. Mayyamal. Okey, semua faham ya? Setakat ni semua faham? Okey, Faham Ustaz. Okey, yang ni kalau ni boleh, siapa yang nak tengok boleh tengok ni. Contoh dia mayyamal. Lepas ni saya akan tunjuk slide yang saya sediakan, contoh-contoh. Ada yang contoh tanwin. Setiap huruf saya akan bagi contoh. Nanti kita akan cuba sebut satu persatu, insya-Allah. Ini lah. Idgham ma'al gunnah, nun mati ataupun tanwin. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ni tak ada banyak mana, senang je. Jangan risau, 4 je huruf dia. Nak senang ingat, yanmu ni. Memang saya dah bagi, memang mudah lah ni. Saya pun baca daripada buku yang ditulis oleh Haji Abdul Qadir Leong, Tajwid Al-Quran. Memang dia bagi formula untuk kita senang ingat, yanmu. Inilah dia, huruf idgham ma'al gunnah. Dan cara bacaannya ialah memasukkan huruf nun ataupun tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah. Contoh dia mayyamal. Masukkan huruf nun ni ke dalam huruf ya. Mayyamal.
Okey, dan mestilah didengungkan. Didengungkan selama 2 harakat. Okey, insya-Allah setakat ni semua faham ya? Setakat ni semua faham ya? Saya harap kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya ataupun tulis di ruang komen. Okey, kalau ada apa-apa soalan saya akan baca di ruang komen ni ya. Okey. Saya akan tunjuk slide yang saya sediakan iaitu contoh-contoh. Contoh-contoh yang kita akan baca satu persatu ya. Ini contoh daripada huruf idgham ma'al gunnah ni yang saya tulis ni, ya, nun, mim, waw. Apabila nun sakinah ni, nun sakinah ataupun tanwin bertemu huruf-huruf idgham ma'al gunnah iaitu ya, nun, mim, waw. Kita mulakan dengan huruf ya. Apabila nun sakinah bertemu ya, cara sebutan dia ialah ayyafqahu. Nampak ni, kita kena masukkan huruf nun ni, huruf nun yang mati ni masukkan ke dalam huruf ya. Huruf ya ni adalah apa tuan-tuan dan puan-puan? Huruf ya ni, inilah huruf ni idgham ma'al gunnah. Cara sebutan dia ayyafqahu. Mesti didengungkan 2 harakat. Okey. Next kita pergi kepada ni. Contoh yang tanwin pula. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ya. Okey, cara sebutan dia ialah hisaban yasira. Hisaban yasira. Bukan hisaban yasira. Kalau kita dah sebut hisaban yasira, ni dah termasuk dalam kesalahan yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Macam saya cakap tadi yang saya bagi tahu, saya terangkan apa pengenalan ilmu tajwid tu. Dia ada 2 kesalahan. Kesalahan nyata dan kesalahan tersembunyi. Kalau kita sebut hisaban yasira, dia termasuk dalam kesalahan tersembunyi. Ni tak kalau baca hisaban yasira tak adalah tidak menyempurnakan solat, tapi kita hendaklah memperelokkan baca ni balik. Kita kena belajar balik. Kita kena tinggalkan cara bacaan tu yang kita tinggalkan cara bacaan tu, kita kenalah belajar ilmu tajwid ni. Dan cara bacaan yang sebenar ialah hisaban yasira. Hisaban yasira. Okey, kita kena dengung, masukkan tanwin ni hisaban. Kita kena masukkan dia dengan huruf ya. Jadilah hisaban yasira. Okey, macam tu lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cuba dekat tempat masing-masing, cuba praktiskan, cuba baca dengan sendiri. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan nak suruh saya cek, boleh buka mic. Kalau nak tengok inilah, nak cuba bacaan tu betul ke tak, cuba buka mic dan berinteraksi dengan saya. Okey. Tak pun kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak, boleh je cuba try sendiri, baca sendiri dekat depan, kat tempat ni, tempat yang tuan-tuan dan puan-puan duduk tu, cuba praktiskan sendiri. Cara bacaannya ialah hisaban yasira. Itu. Okey. Next, kita terus kepada huruf yang kedua. Huruf idgham ma'al gunnah yang kedua ialah nun. Nun. Apabila nun mati, nun sakinah ni bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah nun. Cara sebutan ni ialah lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cuba sebut lan nadkhulaha. Mesti ada dengung dekat hidung tu kalau boleh. Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Okey, tu adalah nun sakinah bertemu dengan nun. Itu huruf idgham ma'al gunnah. Cuba kita try pula tanwin. Apabila tanwin bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah, cara sebutannya ialah amilatun nasibah. Amilatun nasibah.
Ya tuan-tuan, cuba dengar. Cuba dengar amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Okey? Cuba praktis. Cuba baca sendiri. InsyaAllah. Okey, next kita terus kepada huruf yang ketiga, iaitu huruf mim. Huruf mim. Apabila nun sakinah bertemu mim. Nun sakinah bertemu mim idgham ma'al gunnah. Kalau kita tengok kat sini dia ada dua ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ada dua ni. Nun mati bertemu mim dan nun mati bertemu ya. Ada dua idgham ma'al gunnah kat sini. Macam saya cakap tadi, macam mana nak cari idgham ma'al gunnah, mestilah dalam apa? Dalam dua patah perkataan. Mesti dua patah perkataan. Dia tak ada satu patah perkataan. Contohnya macam ni. An dengan man. Satu an, man dua. Okey. Macam ni. Amman yasha. Sebutan dia amman yasha. Ada dua idgham ma'al gunnah kat sini. Satu nun bertemu mim dan satu lagi nun bertemu ya. Okey, next kita terus kepada tanwin. Tanwin bertemu mim. Mim idgham ma'al gunnah. Cara sebutan dia bisultanim mubin. Bisultanim mubin. Cuba baca, cuba praktis kan. Bisultanim mubin. Bukan bisultanim mubin. Dia kena ada dengung. Dengung tu keluar daripada hidung kita. Kalau kita tutup bisultanim mubin. Kalau tutup hidung memang tak akan bunyi keluar tu. Memang tak akan keluar bunyi tu. Okey, last kali kita akan pergi ke huruf yang terakhir, iaitu huruf waw. Huruf waw. Apabila nun sakinah bertemu dengan huruf waw. Huruf idgham ma'al gunnah yang terakhir. Tadi kita dah baca ya, nun, mim, dan ini yang terakhir ialah huruf waw. Macam mana sebutan dia? Min warai. Masuk ni. Macam saya kata, kita kena masukkan huruf nun ini dengan huruf waw. Masukkan huruf nun ke dalam huruf waw. Min warai. Okey. Cuba. Min warai. Masukkan huruf nun ke dalam huruf waw. Itulah dia idgham ma'al gunnah dan kena didengungkan selama dua harakat. Okey, next yang terakhir adalah apabila tanwin bertemu huruf waw, idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu huruf waw. Cara bacaannya khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Itulah, bukan khairun wa abqa. Dia tak boleh. Dia kena dengungkan. Apabila nun mati, tanwin bertemu huruf waw, mestilah didengungkan. Okey. Khairun wa abqa. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia contoh-contoh yang saya bagi. Sebelum tu saya akan terangkan, saya ingatkan balik, saya ulang balik apa yang kita belajar hari ni. Daripada pertama, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid ini ialah kita memperelokkan, kita memperbetulkan balik bacaan kita ini. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Hukum dia adalah hukum belajar ilmu tajwid apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Hukum dia adalah fardu kifayah. Dan kita mengamalkan hukum ilmu tu adalah wajib. Jika kita nak baca Quran, wajib dengan ilmu tajwid tu. Dengan pengetahuan itu kita wajib gunakan pengetahuan tu untuk membaca Al-Quran. Okey, next idgham ma'al gunnah. Apa itu idgham ma'al gunnah?
idgham ma'al gunnah ini lah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Apa itu? Sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sesuatu itu ialah nun mati ataupun tanwin. Memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Apa itu huruf-huruf idgham ma'al gunnah? Yang saya tulis ni tuan-tuan dan puan-puan, yang saya dah sediakan formula untuk senang kita ingat. Yanmu, ya nun mim waw, yanmu. Inilah dia formula untuk mudah kita ingat huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah, ya nun mim waw. Cara bacaannya adalah dengan didengungkan. Ma'al gunnah tu apa maksud ma'al gunnah tu tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia adalah dengan dengung. Dengung tu bunyi daripada mana? Keluar daripada hidung kita ni. Daripada sini, keluar daripada hidung. Idgham ma'al gunnah. Bunyi dengung tu keluar daripada hidung. So cara bacaannya ialah memasukkan huruf nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah. Masukkan dia dan hendaklah didengungkan selama 2 harakat. Contoh macam tadi punya contoh khairun wa abqa. Itulah dia cara-cara kita nak sebut idgham ma'al gunnah, memasukkan huruf nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah ialah ya nun mim waw. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa nak tanya, bolehlah tulis di ruang komen. InsyaAllah kalau saya sempat, kalau saya boleh baca, saya akan baca. Sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, ada apa-apa tak soalan? Okey. Tak ada. Okey. Syukurlah. Okey. Tak ada. Okey, terima kasih Encik Kamaruzzaman Maskat. Okey, terima kasih. Okey, cukuplah sampai di sini saja. Segala kekurangan dan semua datang daripada saya dan kelebihan itu semua datang daripada baris tanwin. Okey, ada satu soalan. Baris tanwin ada beza ke Ustaz? Maksud Ustaz ada beza? Ada beza ke Ustaz? Beza tak Ustaz? Baris tanwin. Oh, okey. Lupa saya nak ingatkan balik. Betul. Baris tanwin ni ada beza. Dia ada baris tanwin selari dengan tak selari. Tapi kalau idgham ma'al gunnah ni, dia punya mestilah tanwin yang tidak selari. Saya lupa tadi. Sebaik ada Encik Hafizul Haziq. Terima kasih sebab ingatkan saya. Okey, tanwin ni ada 2 jenis. Selari dengan macam ni ke selari? Saya lupa lah. Okey, dengan tak selari macam ni. Yang doma ni saya tak pasti lah. Ni saya kena ingat balik nanti. Dia selari dengan tak selari. Okey. Kalau dalam hukum idgham ma'al gunnah, kita mestilah yang tak selari ni. Cari yang tak selari ni. Tak selari. So maksud dia kat sini nun mati ataupun tanwin yang tak selari ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak selari. Okey, tak selari. Okey, tanwin yang tak selari. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin yang tidak selari. Saya ingatkan balik. Okey, tanwin yang tidak selari. Okey, apabila nun mati dengan tanwin yang tak selari, kalau tuan-tuan dan puan-puan cek balik dekat dalam Al-Quran, banyak ada yang
ada kalau kita check betul-betul ada jenis tanwin selari dengan tak selari. Saya nak tunjuk pula Al-Quran ni kecil sangat. Tak boleh lah, kalau kat tempat-tempat ni, dekat tempat masing-masing tempat-tempat tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran, check balik dalam Al-Quran tu. Memang senang nak jumpa yang tak selari ni, tanwin yang tak selari ni. So apa maksudnya dekat sini, apabila nun sakinah ataupun tanwin yang tak selari idgham al-gunnah ni, minta maaf sebab saya lupa nak cakap daripada awal tadi. Tanwin yang tidak selari, okey, bukan tanwin yang betul-betul macam ni. Tanwin yang dia sama, dia kena yang tak selari. Dia tak sama, mungkin terlebih sikit, dia macam hujung ni dia terlebih sikit. Okey, apabila tanwin yang tak selari tu bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Apa dia huruf idgham ma'al gunnah? Huruf idgham ma'al gunnah ialah ya nun mim waw, ya nun mim waw. Dan untuk mudah kita ingat, yanmu, yanmu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruang komen. Okey lah, tak ada. Okey, tak apalah. Saya akhiri dengan, kita tutuplah kelas kita. Segala kekurangan dengan datang daripada saya dan kelebihan itu semua datang daripada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله. إن ترضى فالعمر سعيد، والقلب إذا غرد باسمك فالحب جديد. علمني أن أطلق شوقي من أسر ضلوعي من
حرقي ليضيء مدى الدنيا ألقي وأنادي في روح الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا ألمي مبتسم والصعب يسير، والرمل الحارق في دربي ذهب وعبير. يا رب الغاية والمبدأ اجعلني ممن بك سعدا، أسمائك هبني مددا لأنادي في روح الله.